Malaikat rahmat akan terus melebarkan sayap, menurunkan rahmat kepada hamba-hambanya yang berkeliaran dan yang bertebaran, memenuhi ruang-ruang di dalam tempat-tempat kuliah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, seperti biasa sebelum saya menjemput penceramah, suka saya nak berkongsi beberapa maklumat kepada kita pada minggu ini, insyaAllah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dekat luar sana kita sediakan kalender takwin untuk tahun 2022. Jadi tuan-tuan boleh ambil, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang sederhana. Jadi ambillah yang mana pun. Semua nak ambil, jangan nak ambil banyak pun tak apa. Nak ambil sikit pun tak apa. Tapi ambillah tiap-tiap satu pun tak apa. Yang besar ambil satu, yang kecil ambil satu, yang sederhana ambil satu. Tempel kat ruang dapur satu, dekat ruang tamu satu, dekat bilik satu, no? Ingat tarikh ni penting, no? Imam, tarikh ni penting. Sebab tarikh ni semakin hari semakin banyak tarikh, semakin pendek umur kita, mengingatkan kita kepada kematian. Jadi itu berkaitan dengan kalender yang kita bagi, insyaAllah. Yang kedua, kepada penerima-penerima sumbangan pada hari minggu lepas kita tak bagi. Sebab minggu lepas semua staf tak ada. Semua staf PKWR, PKWR kita bawa pergi buat hari keluarga. Pasal apa? Pasal kita nak menghargai keringat yang mereka bagi kepada kita. Staf-staf kita yang biasa membantu melegasikan pusat khidmat wakil rakyat ni, kita bawa pergi jalan-jalan, bawa pergi release station satu hari. Jadi minggu lepas kita tak bagi, no? Dan minggu ni kita sambung. Kita akan bagi kepada 60 orang asnaf juga, insyaAllah, daripada Pai Panjang, daripada Bangu-Bangan, daripada Tanah Pisang, daripada Bukit Dui, dan juga daripada Cawakak. Jadi kepada penerima-penerima sumbangan, lepas ni tolong ambil telefon dekat saya ni. Selepas habis kuliah kita akan bagi, insyaAllah, seramai 60 orang macam biasa tiap-tiap minggu kita akan bagi kepada tuan-tuan. Siapa-siapa yang lepas ni kita akan bagi kepada UBM lain pula, ya, kampung-kampung lain pula. Ada turn dia, insyaAllah akan sampai rutinnya tu. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, dekat luar sana juga kita menyediakan jualan makanan ringan dan juga produk Bonda Gayah. Jadi produk Bonda Gayah ni adalah satu-satunya produk Muslim yang menjana ekonomi untuk parti PAS di Baling lah. Produk ni banyak membantu menjana ekonomi. Jadi dalam menggerakkan organisasi kita juga perlukan kepada kewangan. Jadi keuntungan daripada produk Bonda Gayah ni sebahagiannya disalurkan untuk kita adakan aktiviti-aktiviti di Baling ni lah. Jadi bagi tuan-tuan dan puan-puan yang membeli sambil menyumbang kepada ekonomi pergerakan parti, insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, andai ada beberapa perkara lain yang nak saya sampaikan, saya akan sampaikan selepas pada ini, insyaAllah. Jadi untuk tidak melengahkan masa, majlis dengan segala hormatnya menyebut Al-Fadhil Ustaz Muhammad Naim untuk menyampaikan kuliah beliau. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina al-mustafa al-mukhtar
محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم رسولنا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, macam biasa kita zahirkan rasa terima kasih dan syukur kepada Allah atas limpah kurnia nikmat, khususnya kederak yang Tuhan kurniakan buat kita, lalu kita boleh olah kederak yang Tuhan beri ini untuk buat kebajikan dan ketaatan, khususnya keberadaan kita dalam kuliah kita pada pagi ini menjadi agenda rutin mingguan kita dalam usaha kita ingin menyelami dan menghayati agama kita yang diturunkan oleh Allah melalui lidah Nabi SAW. Ilmu yang kita nak cari dan ilmu yang kita nak petik dari kitab-kitab ulama yang muktabar merupakan anugerah yang terindah Tuhan kurniakan buat kita orang yang beriman. Ulama ada sebut sebagai muqaddimah sebelum nak baca kitab. Ulama ada sebut man ruziqal ilmu fid din faqad dalla ala husnil khatimah. Siapa yang direzekikan ilmu, siapa-siapa yang Allah Ta'ala beri ilmu ke dia, ilmu ni ilmu yang bersangkut dengan agama. Siapa-siapa yang Allah Ta'ala beri rezeki ilmu kat dia, ilmu ni pula ilmu yang bersangkut dengan agama, itu adalah tanda dia akan mati esok, dia mati dalam bentuk husnul khatimah. Ni ulama sebut bukan hadis Nabi. Siapa-siapa nak mati molek, dia nak rajin mengaji. Ulama sebut orang yang direzekikan ilmu, orang yang dapat ilmu agama ni, tu petanda kata dia nak mati molek. Semua kita pakat nak mati molek, khususnya saya dan kita yang lain. Siapa seronok mati tak molek? Semua tak boleh. Nak pula orang duk sembang, dia tu kan mati tengah duk main judi kat tepi kubur, dia mau sembang, dengar luk dalam kubur dia mau duk sembang pasal dia ni mati tengah main judi. Orang duk sembang kata dia ni mati tengah minum arak. Orang duk sembang dia ni mati tengah minum tong. Duk dalam kubur seronok orang sembang tu? Tak seronok. Tapi kalau orang sembang apa, mak dia mati, muka terterak di atas Quran, dia mati tengah duk baca Quran. Kalaulah kita duk dalam kubur dengar orang duk berceruh lagu tu, Allah, betapa indahnya kita rasa pada waktu tu. Semua berkat nak, saya nak. Tak ada. Orang ahli maksiat pun kalau boleh jangan mati tengah buat maksiat. Tambah kita lah lagi tak embuh kalau mati tengah buat maksiat. Tapi cara nak boleh mati molek antaranya ulama sebut orang yang direzekikan ilmu. Maknanya kalau kita nak mati habis nyawa pejam mata esok dengan cara molek, kita pakat-pakat lah cari tempat-tempat majlis ilmu. Kalau tak alim macam tok guru pun paling tak dah habuan nak mati tu boleh mati molek pun tak apa dah. Tu habuan nak mati pun tak apa dah kalau tak pandai apa lain pun. Yalah deh, bukan kita mengaji ni mengaji faham selalu dah. Jaranglah mari mengaji daripada mula sampai ke habis faham belaka, jarang. Ada orang boleh faham belaka, tapi kebanyakan kita tak banyak pun sok ada 10 boleh 9 pun tak apa dah. Yang penting tergolong kita di kalangan orang yang direzekikan ilmu sebagai tanda orang ni nak mati, dia mati molek.
Jadi kita cerita kat adik-beradik kita, siapa nak mati esok dengan cara molek, jom kita kat pergi ngaji. Sebab ngaji itulah akan memperbetulkan ibadat. Buat ibadat betul, baru dia kira buat ibadat. Kalau buat ibadat tak betul, dia kira macam tak buat ibadat. Orang tak beribadat, memang dia mati payah nak jumpa husnul khatimah. Itu muqaddimah. Seterusnya kita nak tengok kitab kita. Yang bawa kitab macam saya ni, buka muka surat 3. Tengok muka surat 3. Macam biasa, hak tak ada kitab tak payah tengok muka surat, tengok muka saya. Sebab muka surat tak ada, nak tengok apa, tengok muka saya lah. Muka surat 3. Kita nak sambung fasal yang ke-7. Al-ma'u qalilun wa kathirun. Air yang sedikit dan yang banyak. Apa nak cerita? Pagi ni kita nak ngaji apa? Nak bahas air sedikit tu lagu mana, hak kata air banyak tu belah mana. Pasal apa kena tu? Pasal air ni kita nak guna buat ibadat. Nak basuh berak, nak kena guna air lagu mana. Ni kadang basuh berak ambil air kok dah. Tak kena gaya guna air tu, dia basuh berak, hukum dia tak basuh walaupun tak ada pun. Sebab dia guna air yang tak tepat dengan kehendak syarak. Nak basuh berak, nak menyucikan najis, dia kena air mutlak. Nak kena air mutlak tu lagu mana. Kadang-kadang dia basuh najis, dia basuh qada hajat kecil, qada hajat besar, guna air dalam baldi, dalam tandas yang duk merecik air kecing masuk. Air dalam timba yang tak cukup 2 kolah bercampur dengan air kecing hak duk merecik, duk kecing atas lantai. Pergi basuh. Dia duk berasa tak apa, terus pergi sembahyang Jumaat. Si anu dia, hukum dia tak basuh lagi. Lepas tu dia sembahyang tak basuh kecing. Basuh dah ustaz tadi. Basuh dengan air yang bukan mutlak. Sebab tu tuan kitab kita ni, dia nak cerita air banyak tu lagu mana, air sikit tu lagu mana. Dan air hak mana boleh guna untuk menyucikan daripada hadas dan menyucikan daripada najis. Baik, kita tengok. Al-qalilu ma dunal qullatain. Yang sedikit itu, yakni air yang sedikit itu, yang kurang daripada 2 kolah. Ni duk dengar selarih dah. Cuma 2 kolah tu lah banyak mana. Lebih kurang 200 liter. Setengah kitab dia sebut 270 liter. Pasal apa? Tak sama. Kerana ukuran 2 kolah ni ulama ukur secara berlebih kurang, bukan tepat. Lebih kurang je. Macam 2 marhalah lah. 2 marhalah. Mantan Mufti Wilayah Persekutuan Dr. Zulkifli Al-Bakri dia sebut di antara 82 km sehingga 92 km. Tu di antara jarak-jarak yang orang nak buat jamak qasar. Begitu juga 2 kolah. Diukur dengan cara lebih kurang di kalangan alim ulama, dia sebut 200 liter sehinggalah 270 liter, tu 2 kolah. Payah ustaz nak cam, cara lama dia cerita. 1 hasta 5 jari. Lagu mana 1 hasta 5 jari? Akik tangan lagu tu, tak satu di atas ni, dalam lagu tu, tepi lagu tu, lebar pun lagu tu, semua lagu ni. Ni besar tu untuk lebih kurang lagu tu. Tu 2 kolah. Akik tangan lagu tu, siku sampai ujung ni, letak jari lagu tu. Orang panggil 1 hasta 5 jari, kaedah ni orang sebut. Dalam tu tong bekas air, pergi ikut tepi pun terah tu. Kona kok mana pun terah ni. Ni disebut kata 2 kolah. Jadi jangan duk faham 2 kolah ni kolah masjid lah. Kolah masjid tu beratus kolah lah tu. Kadang-kadang dia buat kolah pun 2 sungguh nak pergi cukup 2 kolah. Kolah sebelah ni sebelah, sebelah ni sebelah, pergi cukup 2 kolah kapuk.
Jadi tu 2 kolah, 1 hasta 5 jari. Tak lagu tu nak mudah nak ukur, tak lagu tu, tak jari atas gitu. Tu. Kalau ikut liter 200 liter. Lebih kurang. Ada ustaz kata 230 liter, betul. Ada ustaz kata 200 liter, pun betul. Ada ustaz nu kata 255 liter, pun betul. Sebab ukuran berlebih kurang tak tepat. Maknanya ulama letak kadar ni lebih kurang, tak semestinya tepat. Jadi kalau nak ukur dalam bentuk hasta apa, begitulah. 1 hasta 5 jari pada setiap sudut. Syarat A kena penuh lah. Kalau tone tu cukup dah 1 hasta 5 jari, tapi A sekerat tak cukup juga. Jangan duk dihukur di tone tu saja. Nak cerita kadar air tu, bekas dia lebih kurang 300. Itu dikatakan 2 qullah. Baik, kita tengok ni di depan budak cerita. Dan yang banyak itu, air yang banyak itu 2 kolah dan seterusnya, yakni 2 kolah dan lebih naik ke atas. Tu dikatakan 2 kolah. Lepas tu apa masalah air kurang 2 kolah dengan 2 kolah ni? Apa masalah yang tuan kita nak cerita kat kita? Sambung. Al-qalilu yatanajjasu biwuqu'in najasati fihi. Air yang sedikit itu menjadi najis dengan sebab kejatuhan najis padanya. Air yang sikit dia akan jadi najis dengan sebab najis jatuh dalam bekas tu. Ni kena ingat, bekas-bekas air kok bilik air. Ada kolah air kecil hak 3 segi tu dia ada banyak saiz, ada saiz hak besar cukup 2 kolah. Ada satu saiz lagi hak kecil. Kita tinggal rumah 2-3-4 hari, cicak berak masuklah air. Kecing-kecing lah kali cedok air tu basuh. Air tu mutanajis, mubasuh najis. Maka mutanajis tidak boleh menghilangkan najis kita. Pergi sembahyang Jumaat. Ni yang tuan kita nak cerita ni. Supaya apa? Mu nak bersihkan najis mu ni, mu kena guna air yang bukan mutanajis. Kalau mutanajis, maka proses pembersihan tadi ni dia tak jadi suci. Kalau kolah tu, hak kolah 3 segi dalam bilik air muhtamang tu, kalau hak besar tu dia cukup 2 kolah kalau air penuh. Dia ada banyak saiz. Ni duk cerita saiz kecil hak tak cukup 2 kolah. Begitu juga bekas-bekas air yang lain. Tangki air atas bumbung, ada gangguan air paip. Air dalam tangki atas tak cukup 2 kolah, cicak berak. Tapi hak tu pembahasan dia dengan sebab tak tu dan sebagainya, tak apalah. Tapi nak cerita hukum, nak cerita kata hukum, air yang tak cukup 2 kolah masuk najis, dia berubah tak berubah pun dia kira mutanajis. Bila mana tak cukup 2 kolah. Sebab tu tuan kita nak cerita. Sengah-sengah demo lah, sengah orang lah, dia masuk dalam jamban, sengah-sengah masjid ni, tandas masjid, tepat qadah hajat atas, tepat timba duk bawah sikit, kan dia jadi jelok tu kan. Ni pitu tandas. Di bawah kena naik atas nak tinggung. Kadang baldi tu sama dengan latai, kecil-kecil mercik masuk dalam timba, cedok air tu juga qadah hajat kecil, basuh hajat kecil. Tu dia jadi air dalam baldi itu adalah mutanajis dengan sebab percikan air kencing tadi. Dia guna untuk basuh juga kemaluan dia, maka dia basuh dengan air yang mutanajis. Kesan apa? Kesan dia pada ibadat. Bila ibadat dia bawa najis ataupun dia tak bersihkan qadah hajat, maka ibadat dia tak nama ibadat. Sebab tu duk jadi sakit sakit kepala, jadi serabut, jiwa tak tenterang, kepala tak tenterang, emosi terganggu. Sebab apa? Sebab dia tak ada hubungan dengan Allah dengan cara molek. Sebab tu agama ni dia kena belajar baru dia sempurna. Jangan duk ikut kan. Dia mau buat, kita buat. Walaupun betul, dia kena belajar. Kena belajar. Sebab tu kita di sini putih buat program kuliah Jumaat mingguan. Sebab apa? Kita nak masyarakat kita yang tahu agama kita, hak nak kok mana tu kita buat kena dengan kehendak ilmu dan kehendak syarak.
Kalau tak kena kesian kat kita sendiri, duk tak tenteram. Ni buat contoh lah dia. Dia punya serabut. Dia tengok muka bini dia nampak apa musang, bini tengok muka lelaki nampak serupa, beruk. Lepas tu duk lawan beli tu orang. Selisih kat pintu dapur pun marah dah. Lelaki masuk minum air kowe dapur tu. Dah orang berpasang kowe dia duk togong air sejuk lah dia. Saya dia terbik nak masuk bilik, selisih di pintu dapur. Bini dia lalu. Dia kata, aku lalu, mu lalu. Aku lalu, mu lalu. Aku lalu ya, mu lalu. Tak bolehkah kalau lalu kok lain? Laki dia kata kat bini dia. Bini dia pun boleh tahan kak, balas kelek. Dia tak dah membuat pintu tu satu, apa buat 18, apa ubat aku tak lalu kok ni Kan ada pasal jiwa tak tenteram. Sebab hubungan dengan Allah tak molek. Padahal dia duk puasa molek sebab duk buat tak bisa berhenti. Tapi tak dikira elok. Disebabkan ada masalah. Tu sebab tu kita dengar dalam kitab Tanbih Wafilin sebut, sesiapa yang menunaikan solat dengan sempurna. Sempurna tu kita faham lah. Syarat kena, rukun kena, semua kena. Tu kata sempurna. Allah Ta'ala akan haramkan api neraka sentuh walaupun sikit di badan orang yang jaga solat dengan sempurna. Tuhan kata kat api neraka, aku haram kamu dekat dengan Pak Long ni. Siapa dia Pak Long ni? Orang yang jaga sembahyang dengan sempurna. Sempurna macam dah bahasa ni. Bak wuduk dia kemas, dia jaga patah larang. Air dia guna untuk bersuci, hak kemas, hak kena dengan patah larang. Ibadah solatnya dia buat betul dengan kehendak-kehendak syarak. Orang ni Tuhan sebut kat api neraka, aku haram kamu daripada sentuh jasad dia. Api neraka ni semua kita tahu kata panas dia. Tak ada orang kata api neraka sejuk dia api. Tapi panas tu mana? Api neraka sama-sama demo ni. Pakat duk minta tolong. Mugi joh sikit pada aku. Api ni kata kat api ni tadi duk joh sikit. Pasal apa kata aku tu? Pasal api ni tak tertanggung kepanasan api yang duk dekat dia. Api yang ni kata kat api ni kata mu duk suruh ku joh, mu pun kena joh sama lah. Sama-sama demo tu tak tertanggung kepanasan sehingga ada mereka minta kepada Allah, wahai Allah, tolong buang sedikit bahan kepanasan di antara kami agar kami boleh bergandingan duduk bersama. Api neraka minta Tuhan potong sikit hak panas. Cakap bahasa mudah-mudah cara kampung. Tu api neraka. Allah Ta'ala haramkan api hak panas ni atas tubuh orang. Hak semayang dia sempurna. Sempurna lagu mana? Lagu duk apa? Air yang diguna untuk berwuduk, air yang memang pasti, air mutlak. Cara dia berwuduk secara pasti hak digariskan oleh agama. Ibadat dia buat secara pasti bertepatan dengan garisan yang digariskan oleh agama. Ini orang ni Allah Ta'ala haramkan api neraka. Orang yang Allah telah haramkan api neraka ni, dia bangkit di akhirat, bangkit dalam keadaan badan dia mau bercahaya. Semua ada 12 puak. Allah Ta'ala bangkitkan daripada masyarakat ni 12 grup kita ni. Tak tahulah kita masuk grup mana. Grup yang ke-12 Allah Ta'ala bangkitkan dalam keadaan bercahaya. Siapa-siapa bangkit di akhirat esok, dia tengok badan dia bercahaya, pasti dah ahli syurga. Lepas ni tak pakat tengok. Bangkit esok saya pun nak tengok ni. Badan saya ni bercahaya ke tak? Pakai ingat. Dia 12 puak. Nabi baca satu ayat, Sayyidina Anas tanya. Wa nufiqa fi as-suri fatatuna afwaja. Bila ditiup sangkakala, mohon akan bangkit dalam keadaan berpuak-puak. Sayyidina Anas tanya, wahai Rasulullah, berpuak lagu mana tu? Bukan bangkit 10 kali semua betul ramai-ramai ke? Nabi kata berpuak-puak. Lagu mana? Ada 12 grup. Grup yang pertama bangkit dalam keadaan kudung, macam-macam lah. Panjang lah 12 grup. Bangkit dalam keadaan buruk badan. Orang pegang sikit, rung berlubang. Ulat duduk dalam gluk. Pegang sini, rung berlubang. Apa kertas, cari. Busuk ni tak tahu nak apa. Bangkit tangan kudung, tangan tak ada.
Geng tangan tak ada semua. Siapa geng ni? Duk hari-hari, duk ngaji kelih dengan jiran, duk fitnah jiran dia. Mati tak ada taubat. Bakit kudung, orang semua bakat tu. Oh, ni geng-geng hak rajin duk kata kat jiran ni. Bakat duk kata, riuh rumah, bakat duk tunjuk dia. Malu ni tak tahu nak apa. Ada di kalangan hak geruk semua bakit dalam keadaan badan busuk. Dia jadi suka ketah cari tekan berlubang. Tekan serung berlubang. Ulat noh. Hak ni takut. Hak ni salah kau noh. Buat maksiat dan dosa sengat-sengat belakang orang. Hak ni kita takut sebab apa? Sebab goleknya adat lah. Kita ni kalau depan orang kita malu gak dengan orang. Tapi kalau belakang tak tahu nak apa. Boleh jadi dia tak perasan tak kata Tuhan tengok tu kadang-kadang belakang orang tersilap pergi buat juga tu. Tak ada tobat bangkit badan buruk busuk ni orang bakat lagi. Hak yang ke-12 bangkit dalam keadaan bersinar-banar. Bangkit tengok tu dia bercahaya, tak kena duduk serabut. Sebab yang bercahaya ni dia penghuni syurga. Orang duduk dalam syurga badan dia Tuhan buat dengan cahaya. Sebab tu kita dengar ustaz duk syarah. Dalam syurga ni kita duduk tik telinga tak ada, tik gigi tak ada, tik hidung tak ada, tik mata tak ada, tik perut tak ada. Pasal apa tak ada? Pasal perut kita bukan jadi dengan daging. Pasal telinga kita bukan daging. Pasal hidung kita bukan daging. Pasal mata kita bukan daging. Dibuat daripada cahaya. Sebab tu mata kita di syurga boleh tengok Tuhan. Lah ni tak boleh tengok sebab mata kita jenis mata belendai ni macam kita ni belendai. Belendai ni tak boleh tengok Tuhan. Di syurga esok boleh tengok Tuhan. Wujuhun ila apa nama? Ayat Quran sebut kepada Tuhan mereka nadhirah. Dia mau boleh tengok lah syurga esok. Orang beriman. Pasal apa boleh tengok? Pasal mata yang Tuhan buat ni bukan dengan lendai putih mata. Pasal tu salah faham setengah-setengah ustaz lah. Kawan-kawan kita setengah ustaz dia kata. Dia mau duk kata Tuhan tak berpihak. Kalau lagu tu dalam syurga kita boleh tengok Tuhan. Bila boleh tengok, takkan tak ada pihak. Dia salah faham sikit lah. Dalam syurga kita tengok mata. Mata kita tu bukan mata lendai lah ni. Mata lendai lah ni dia kena berpihak dan kena berjihad baru boleh tengok. Mata di akhirat dia bukan mata lendai hak dalam ni. Mata special. Dia tak sama macam lah ni. Boleh tengok walaupun tak ada arah. Bukan tak ada arah kita cakap ni dia ni tak ada arah budak ni. Bukan tak ada arah tu. Walaupun tidak berpihak boleh tengok mata. Hak mata Tuhan buat dalam syurga mata daripada cahaya, bukan daripada hak belendai apa lah ni. Sebab tu ada setengah-setengah rakan-rakan kita dia kata dalam syurga boleh tengok Tuhan. Tu bukti kata Tuhan ni ada pihak dan sudut sikit berlainan kefahaman dengan kita. Tu dia hukum kata boleh tengok dalam syurga tu bukti kata Tuhan ni duduk di sudut-sudut tertentu. Dah. Sebab dalam syurga ni dia berlaku benda hak tak boleh fikir dengan otak. Cuba bayangkan tengok. Terbit peluh kasturi. Boleh fikir dengan otak? Mana boleh fikir? Tik mata tak ada. Boleh fikir ke tu? Boleh fikir. Lagu mana tik mata tak ada? Bukan tak tik mata, tik alam perut. Tak ada kita pun mikir makan. Lepas tu tik tak ada. Ikut mana tu? Kata syurga kalih duk ukur dengan dunia. Lepas tu kita duk rasa pelik ni. Saya pula rasa pelik. Pasal apa dalam Quran? Allah Ta'ala cerita nikmat penghuni syurga ni buah-buahan. Biasa dengar dalam Quran lah hadis cerita antara nikmat makanan ahli syurga ni nasi kandar. Saya tak nafi memang ada kan kita mengaji dah ustaz-ustaz kita kata apa yang terlintas dia akan mari. Betul tak? Mana nasi kandar apa dah lah. Tapi kenapa dalam Quran tak sebut? Yang dia sebut buah anggur, buah apple. Mari rezeki dihidangkan kepada penghuni syurga, rezeki minat thamarat, daripada tumbuh-tumbuhan, buah-buah kayu, rizqan lahum, sebagai rezeki untuk mereka. Pasal apa sebut buah-buah kayu, tak sebut roti jala? Pada hari kabu pucuk putak, pada hari kabu pucuk beka, hak sedap-sedap belaka, apa tak sebut?
Dalam syurga tu makanannya disediakan kepada penghuni syurga, martabak, roti canai, kuah banjir. Apa tak sebut? Nak cerita ke kita, penghuni syurga ni dia makan bukan nak beri kenyang, sebab makan banyak mana pun bukan tujuan untuk kenyang, bertujuan untuk bersedap-sedap dan bermewah-mewah. Sebab tu beri buah, sebab buah ni di antara makanan untuk bersedap-sedap. Kan kita di rumah kita buat makanan santai-santai apa dia? Buah apple. Potong, bini potong kat kita tak depan sambil tengok TV dengan anak, kopi makan buah apple. Makanan santai-santai. Kalau nak beri kenyang makan nasi. Tapi pasal apa dalam syurga tak sebut nasi? Sebab dalam syurga tak lapar. Sebut apa nasi? Pasal apa tak lapar? Pasal perut kita bukan buat daripada daging, buat daripada cahaya. Tengok burung duk terbang atas pokok, kita telitah dah, sedap dia. Kalau burung ni masak Kenny Roger dia, gedebung jatuh jadi Kenny Roger lah. Kenny Roger ni pun saya baru minggu lepas tu. Baru tu pandai sebut, dah tak aktif sebut dia. Masak lagu mana pun saya tak tahu, dia mau hidang saya makan. Makan rasa nak bermanja-manja dengan bidadari. Hak Kenny Roger tadi terbang di atas dahan pula. Lepas duk bermanja dengan bidadari pasangan kita, berasa kata masak black pepper sedap dia, burung turun duk lantaran. Masak black pepper dah burung tadi. Makan, rasa apa? Rasa nak berjalan, tengok kawan-kawan pula, dia senang naik terbang duk atas dahan pula. Tu nak kata benda politah mari belaka lah, tapi tak sebut Kenny Roger ke apa, sebut apa? Buah anggur, buah apple, buah mikir, tu pun makan kali pertama rasa lagu lain. Makan buah mikir, suat kali pertama lagu lain. Makan buah mikir hak kedua, rasa dia bukan hak kali pertama dah, hak lain pula. Makan hak kali ketiga, dia tak sama dengan hak suat kali kedua dengan kali pertama. Dia rasa lain tu 180 darjah. Dia makan pula. Pasal apa Allah Ta'ala buat gitu? Nak beri orang dalam syurga ni, dia akan makan, cuba nak mencuba yang baru, yang mencuba yang baru, cuba yang baru. Kan kita makan madul bah dia, contoh dia mau dia madul bah. Start rasa ni start. Seru sedap dia. Dia mata ni lagu lain pula rasa tak rasa. Tak rasa pula. Dia lagu lain dia sedap sikit. Dia mata ni lagu lain lagi. Sedap lagi haknya. Duk terai nak menggambarkan duk terai makan sampai sudah. Tu bak mikir saja tak uyak atas buah matang. Kono pula mikir besar kita kancil. Wak caca tidur lawah mikir pakai cedok kat telinga. Tu sebut buah-buahan nak royak kata nak beri serenok, bukan nak beri kenyang. Sebab apa? Tak lapar. Nah syurga. Sebab tu tak sebut nasi kandar. Jangan salah faham, bukan nak habar nasi kandar, tak ada. Nak habar pasal apa? Quran sebut nikmat makanan penghuni syurga ni buah, tak sebut nasi. Semua buah, tak ada dengar ustaz-ustaz baca tafsir. Semua rezeki dia as-samarat. Tumbuh-tumbuhan, buah-buahan. Apa hal lain tak ada? Ada. Atau nak cerita kata orang yang ibadat dia ni kena dengan kehendak syarak. Nak boleh sampai teratur tu kita nak payah sikit. Payah apa? Payah pakat kena derek pergi mengaji. Tu lah payah sikit. Hak setengah orang dia rasa mudah-mudah lah. Hak setengah orang dia rasa payah sikit tu kena gagah. Bahasa kita kata kena ejah juga, kena peda juga. Berada mengaji tak banyak pun, seminggu kali yang mengikut putik ni pun boleh gagah lah daripada tak langsung. Tu baik. Sambung kita duk cerita banyak lenggak berarti kita baca sikit baik. Air yang sedikit itu menjadi najis dengan sebab kejatuhan najis padanya, sekalipun tiada berubah. Rasa air tadi tak berubah, warna air tak berubah, bahu air tadi pun tak berubah. Duk jenis molek tapi ada tik cicak, jadi mutanajis. Tak boleh digunakan untuk bersuci. Dan air yang banyak itu tiada najis, tak jadi najis kalau najis masuk sebab dia banyak, melainkan apabila berubah rasanya. Air itu dua kolah ataupun air itu banyak kolah lah.
10 kolah, bukan kata 2 kolah, 10 kolah, 5 kali ganda. Dia masuk najis, dan najis tadi merubahkan rasa dia. Tek-tek di lidah, rasa tik cicak contohlah. Baik. Jadi air tadi itu dikira najis walaupun 2 kolah sebab dia berubah. Atau warnanya, yakni berubah warna. Air yang jernih tadi ni masuk najis menyebabkan berubah warna. Tu. Maka air tadi tak boleh digunakan untuk bersuci. Air berubah warna ni tak nanti masuk najis, tak masuk najis pun tak boleh ambil bersuci ke. Dipanggil air mutaghayyir. Berubah warna macam air putih, buah melo. Air tadi tak najis, tapi tak boleh ambil wuduk kerana dia dinamakan air mutaghayyir, air yang berubah. Air yang tak boleh ambil wuduk ni banyaklah, antaranya 2 benda ni. Satu air mutanajis, yang keduanya air mutaghayyir. Air yang berubah ni dia tak mutanajis tapi dia berubah. Berubah warna, berubah rasa, berubah warna, minta maaf, berubah warna. Dia tak mutanajis. Dan rasa pun boleh lah, macam es juk campur teh je, rasa teh lah. Bila air teh, es juk, teh, air tu tak pergi mutanajis. Bila tak mutanajis, jangan duk faham boleh ambil air sembahyang. Tak boleh juga. Pasal apa? Pasal dia mutaghayyir, dia berubah. Tu baik. Atau baunya berubah bau daripada bau air biasa kepada berubah bau najis ataupun bau henyek. Asalnya tak henyek, dia berubah bau henyek. Tu dengan sebab benda-benda yang henyek masuk ke dalam air tu. Dia tu 2 kolah. Air 2 kolah asal tu rasa molek. Tiba-tiba bila masuk benda-benda sesuatu yang boleh mengubahkan warna ataupun rasa ataupun warna, rasa dan juga bau. Berubah salah satu dikira berubah, tak boleh. Sama ada berubah rasa saja, warna tak ubah, bau tak ubah, maka tidak boleh digunakan untuk berwuduk. Jadi pembahasan banyak agak berkaitan dengan air klorin, air paik hitam. Ada orang duk tanya tak berubah tu Ustaz, buah klorin. Hak kata berubah-ubahlah, tapi dalam kitab Pelita Penuntut dia kata tak dikira sebagai berubah. Speaker dia derah sangat tu putih tu. Dalam kitab Pelita Penuntut, berubah klorin tak dinamakan berubah dengan syarat tidak terlampau kuat baunya. Dalam kitab Pelita Penuntut, Pelita Penuntut dah Idaman Penuntut, minta maaf. Kitab fiqh Idaman Penuntut dia sebut air paik yang buah klorin tu dia tak dikira kata berubah selama mana jangan terlampau kuat baunya. Ni, buka paik tu buah klorin dah, tak tadah dia di hidung ni. Kuat. Tu. Jadi kalau klorin banyak ni nak molek nak buat guna, tak tadah masuk dalam botol biasa, lepas tu kita guna untuk berwuduk. Tapi ada setengah guru kita kata dia dikira berubah bila bau klorin. Tak apalah, hak kata berubah, berubahlah. Tapi yang saya nak cerita ni dalam penjelasan dalam kitab Idaman Penuntut, air paik yang dicampur dengan klorin selama mana bau dia tak kuat, bau sikit-sikit saja, dia tak dikira sebagai air yang berubah. Dia berubah ni bila buka paik tak tadah muka pun bau klorin kuat, tu dikira berubah. Jadi ala kulli hal atas diri masing-masing lah. Dia mengaji, dia berpegang kata berubah. Sebab tok guru kita baba-baba kok belah Patani pun ada sebut mengenai klorin, dia kira berubah. Dia pegang kata berubah sebab apa? Air mutlak ni air yang rasanya seperti mana kita faham lah, tiba-tiba dicampurkan dengan klorin. Cuma amanah ilmu kita mengaji kitab Idaman Penuntut dibahas bila mana air itu dia bau tidak terlampau kuat dengan bau yang biasa, maka dia tidak dikira sebagai air yang berubah. Begitu juga air sungai yang asalnya jernih, kita turun-turun keruh, setengah guru kita kata tak boleh ambil wuduk sebab berubah kita. Setengah kata tak apalah,
Tak apalah dah kata berubah keruh tu, dikatakan tak ambil uduk, tak boleh dia ambil uduk kerana dia berubah. Tapi disebut juga keruh tadi ni walaupun dia keruh dengan syarat jangan bertukar istilah dan nama. Jangan tukar guna. Air keruh tadi tu jangan sampai orang kata ni air keruh ni. Jangan sampai gitu. Tapi kalau duk sebut kata air lagi, maka dia masih dikira air walaupun keruh. Boleh faham tu maksud saya? Kalau kita tengok air tu tanya, kita tunjuk kat orang, dia kata ni bukan air ni keruh ni, campur tanah ni. Dia kira tak boleh ambil uduk tu. Tapi kalau cedok air keruh ni dia panggil air lagi. Maksudnya istilah tadi tidak memfokuskan keruh dengan selut, tetapi masih memfokuskan kata sejenis air, maka dia masih dikira air dan boleh berwuduk dengan air yang keruh tadi. Maknanya mudah fahamnya, keruh sikit-sikit lah masih boleh digunakan untuk berwuduk. Tapi keruh sampai likat tu orang tak panggil air lah, orang panggil air seluk lah, seluk keruh likat. Tu orang panggil keruh lah. Tapi dengan syarat bukan jadi sendiri, kita turun beri keruh. Kalau jadi sendiri tak apa, macam air sungai keruh tu dengan sebab hujan, tu tak ada masalah. Ni duk cerita kita turun jadi keruh. Setengah guru kita hurai kata tak boleh lagi sebab keruh tu berubah daripada rupa yang asal kepada rupa yang keruh. Dan ada guru-guru kita cerita kata keruh tadi selama mana masih diistilahkan dengan air walaupun dia keruh, maka boleh diambil guna sebagai berwuduk. Tu baik. Itu juga dengan air klorin tadi lah. Jadi ikutlah tok guru kita belaka yang ajar, kita peganglah hak mana kita rasa tenteram dengan ibadah kita nak buat. Katanya lagi, fasal yang ke-8 mujibatul ghusli. Saya nak baca laju. Yang mewajibkan mandi itu 6. Benda-benda yang mewajibkan kita kena mandi wajib. Ada 6 benda. Yang pertama, memasukkan hasyafah kepada faraj. Ni kita faham dah, duk ngaji kafar pun ngaji dulu. Memasukkan hasyafah zakar, kepala zakar, pada faraj, pada kemaluan. Bila sebut kata kemaluan, tak kira kemaluan siapa, sama ada kemaluan orang ataupun kemaluan binatang, sama ada kok belakang ataupun depan. Huraian ni diambil dalam kitab syarah bagi Safinatun Najah dan kitab-kitab yang lain. Begitu juga zakar, sama ada zakar orang ataupun bukan zakar orang. Wanita menggunakan zakar yang bukan orang, maksudnya binatang lah, wajib kena mandi. Wajib kena mandi. Tapi kalau bukan zakat orang, dia tak wajib mandi, melainkan kalau keluar mani. Fiqh baca teratur lah. Ni pun kira duk ejah sikit-sikit ni, duk tahan. Fiqh ni dia baca teratur lah. Masuk hasyafah zakar kepada kemaluan, tak kira lah kemaluan depan belakang ke, kok dubur ke, sama ada lelaki masukkan kemaluan kepada dubur lelaki ke, tak kira. Yang penting kemaluan masuk pada sesuatu yang berlubang, yang terdiri di kalangan manusia ataupun haiwan. Tu. Kalau bukan haiwan, kalau bukan manusia, dia kena tunggu keluar air mani dulu, baru wajib kena mani. Seperti mana patung dan sebagainya. Tu patung yang dia buat seperti mana orang. Lah ni macam-macam. Dia tak boleh nikah dengan orang sebab banyak akal. Dia menikah dengan robot. Buat robot. Macam perempuan sungguh buat bini dia, tidur sekali, pagi tu sekali, macam orang betul-betul, tapi bukan orang. Teknologi lah ni sampai teratur. Lah ni dia modok proses nak beri hidup balik orang mati. Orang tu mati dah, nak proses beri hidup macam biasa. Tu nak beri sama dengan Allah Ta'ala. Tu katakan manusia tu nak buat semacam hak Tuhan buat, kami pun nak buat juga. Buat tak jadi lah. Tapi belah Indonesia tu dia tak buh nyawa, tapi dia taruh mayat. Tok Wan 5 taruh. Setahun sekali
setahun sekali dia mau terbit, beri mani apa, buh baju apa, buh tai kok apa, bawa berjalan kata kampung. Dia tanya ni Tok Wan ni titi ni YB bubat mari lah. Tolong haba ke Tok Wan tu, takut Tok Wan tak tahu duk tidur dalam keranda setahun lah. Tiap-tiap tahun waktu terbit negara belah Indonesia. Dia mau buh bahan-bahan nak beri tahan. Buh baju kalau arwah tok demo dulu kan buh baju kurung apa semua molek buh gatai buh subang usum jalan kata kampung. Tu sebab apa? Demo dah mati dah. Demo tak leh jalan sendiri, tak leh pergi mana. Jadi kita nak cucu lah tolong buat jalan kesian kat tok. Ada pesih tu macam-macam lah ni. Buat jalan. Ni jalan tak ni WB mebuh dah tu. Oh dulu tok duk naik gerek jalan kecil akak getah pun banyak sakuk tukak-tukak mutu tukak-tukak gerek ni senang lah. Ulah minyak tak ada brek dah. Menyerik jalan licin molek. Cuma keselisih rumah kenuri lah payah sikit. Tu pun kacau habis gak suruh besar. Macam MB kata dia buah nyo lekat dalam parit pun. Dia buat laporan juga parit lekat pasal apa ada buah nyo dalam parit. Tak kena duk pergi lapor dia pakat turun buang buahnya parit jalan molek tapi tu dia duk manja dia pergi report kat YB lepas tu parit sumak dah padahal buahnya lekat dia 3 hotel HMB kita duk cerita dia tu baik jadi ada fahaman macam-macam tak mahu nikah dengan orang sebab sakit kepala. Dulu mereka tolong buat nak selesai masalah. Lah ni kita menikah jangan menikah dengan perempuan sebab perempuan dengan lelaki kepala otak tak sama. Payah. Lah ni menikah lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan. Dia mereka dulu Tok Mufti dia mau pun bincang-bincang kata boleh. Sebab apa? Nak harmonikan rumah tangga. Nikah jatah sama jatah. Lama dah cerita ni. Perempuan nikah sama perempuan. Pasal apa dia mau buat gitu? Sebab kalau lelaki nikah dengan perempuan, kepala otak tak sama. Payah. Tuhan suruh nikah. Nak beri pelengkap hak tak ada di ada kita, hak tak ada kita ada demo nu duk sekali comel benar. Dak demo tak leh payah. Mai demo ni senduk hak tak ada bunga pun kira. Dia tak payah ada kita kira senduk boleh cedak nasi sudahlah. Ni pe bunga. Minggu lepas beli senduk dah bukan kami, tapi bunga kalau hijau, ni nak ambil kalau merah pula. Laki dia tanya bukan beli dah pun ni. Hak tu senduk bunga hijau, ni bunga merah pula. Dia tak mampu kalau main bunga. Bak kalau ni ada 14 15 tu. Dia mata payah nikah gitu. Lah kali nikah laki sama laki. Dia menyambut boleh tengok. Mak mentua tunggulah nak boleh melatu. Anak dia buat kelik lah bini. Turun kereta mengatin tak kaki tengok betis bulu tak melatu kok mana ni bulu. Pergi salam dengan mak mentua kenyih tengok misal pejabat. Nikah. Kita dengar pun nak mutah pun nikah semua. Perempuan nikah sama perempuan. Lah kali kena ribut tu mereka itu. Orang tanya presiden dia apa komen? No comment. Tak tahu nak komen apa dah. Tu nak lawan Tuhan. Kita hari ni pun Tuhan duk uji ni banyak benda ni kita ni. Banyak benda kita duk lara banyak. Allah Ta'ala uji kawan-kawan kita kok Selangor tu. Ada mau pergi cuci. Tempat kami pergi tu banyak tempat pergi situ belakang lah cuma tak jumpa dengan geng kita. Pergi tengok tu. Tok Wan ni selamat cucu umur 8 bulan ke apa 3 beranak cucu. Naik duk tas bumbung pergi kupat pagi. Teriak wak cucu sejuk. Dah naik sampai ke dekat Siling. Duk tas bumbung. Tak tahu nak buat gena gagah turun duk tas Siling kurang sikit lah. Kepik cucu naik tas bumbung. Tu pun duk mikir dah kalau ada kayu kat rumah orang lain merepuh rumah rotoh bumbung ni duk bayang dah saat-saat tak boleh menyawa nak mati tu belah mana duk bayang siap dah rumah duk tas bumbung duk bayang siap dah kalau dia mau repuh dengan kayu balak ke rumah lain merepuh rumah dia rotoh tenggelam tak boleh menyawa duk pegang cucu tu duk bayang dah sesaknya nyawa waktu nak mati tu duk bayang siap dah tu dia punya takut tu kata demo dia kita pun belah tu main gadok panggil orang pakat tak mari ni mikir macam-macam. Tu Tuhan uji.
duk naik kapal atas laut, ada hotel buat pesta minum arak, berzina lah hotel lah perut kapal, dasar laut apa dalam air lah, kan kapal besar tengah laut, bawah perut dia tu hotel tu kira dalam air, duk berzina. Kapal-kapal besar tengah laut sanggup bayar 22,000 nak naik kapal tu buat pesta minum arak. Laut ni dalam hadis duk cerita sehari 3 kali duk minta izin ke Allah nak musnahkan penderhaka yang ada atas laut dan di tepi laut. Dia mau pergi zina atas kapal besar, bukan kapal besar dia. Kami buat jemaah umrah singgah Mesir, naik kapal atas sungai Nil. Kapal sungai Nil ni besar sikit kot pada dewan kita ni, besar sikit pada dewan kita. Buk kapal tu lah. Buat jemaah umrah dengan pakai lebih apa sakal lah, nak pergi umrah tak pergi lagi, nak pergi tengah-tengah makan tu dia mau panggil orang tarian gelek hak pakai kain sekerak belakang, tinggal sikit bu hak tok haji bakar haji ni kat telan nasi tak masuk, duk kek saya lagi ni atas bumbung, atas apa bukan atas bumbung, atas tu yang dia ada macam sutuh tu, tempat kita berehat menikmati angin malam tu. Lari naik tu dah mutawih lari, hak lain pakat berderet lari naik kat atas, duk langsung naik kain sikit mari duk menari yuk ya kita baru nak telan nasi, duk mikir satgi dia mari duk minta duit kat ku, lama duk tolong tambah ketan goreng ke apa jenuh istighfar kita kan. Kadang-kadang dia layan pelanggan-pelanggan mari tu, satgi tolong suap pula ke jemaah umrah kat lek-lek tu tak jadi tok lebih ni tu takut kita pun jenuh duk istighfar, takut sebab duk tengah atas air ni silap dia tenggelam buluk naik buih kat tak ada apa. Baik, tengok kita sikit nak cerita stesen nak berhenti. Yang kedua keluar mani, yang ketiga keluar haid. Bukan mani waktu keluar ni, semua kita faham dah. Satgi duk kata mani, tengok keluar tu gimana selalu. Yang keempat keluar darah nifas, yang kelima keluar anak. Sebab keluar anak daripada air mani. Terbitnya anak hukum seperti mana terbitnya mani. Dan yang keenam mati. Wajib kena mani. Orang mati tu wajib kena mani, tapi bukan dia lah bakit mani, orang lain. Tu orang lain wajib memandikan dia. Baik. Fardu mandi itu 2. Benda yang wajib kita kena buat waktu kita mandi 2. Pertamanya niat. Niat ni kita faham, tak kena hurai panjang. Waktu jerusan mula-mula ataupun waktu air kena pada anggota, kita niat pada waktu itulah. Jangan ada niat sebelum, sebab niat sebelum panggil berazam. Sebelum melakukan perbuatan dia panggil berazam, tak niat. Ini pun kena ingat molek ni. Sebab ada rakan-rakan kita pun dia mengajar, dia kata nak pergi semayang di masjid, mari daripada rumah tu niat nak semayang dah pergi kata takbir terus lah duk usolli apa lagi. Kena beringat. Hak niat daripada rumah mari start mutu nak pergi masjid tu berazam kata nak semayang, bukan niat ke. Rukun untuk solat dan ibadat dia kena niat, bukan berazam. Sebab tu dia mau kata kacang duk usolli dia tahu. Mari daripada rumah start mutu tu nak main Jumaat dah niat dah lah tu. Dia buat kemas tu. Dah start mutu mari nak main Jumaat, mari takbir terus duk usolli apa lagi. Tu. Hak daripada rumah tu nama dia berazam, sebab dia tak muqtarinan bi fi'li. Dia kena menyertai dengan perbuatan ibadat tu waktu tu niat. Sebab tu semayang kita duk ngaji kitab musalli, waktu Allah tu lah kita niat waktu Allah tu, sebab waktu Allah tu lah waktu kita mula melakukan perbuatan ibadat solat. Sebab tu duk naik mutu pada rumah memang berazam nak semayang, tapi tu bukan niat. Jika ada setengah kawan-kawan kita duk mengajar lagu tu, dia kata mari di rumah pun nak semayang. Adakah orang pergi masjid nak main snooker? Tak ada dia tahu. Dia buat contoh lagu tu, kita dengar kemas so. Ada orang pergi masjid nak main snooker? Kita kata tak ada. Ada orang pergi masjid waktu Jumaat nak main badminton? Tak ada. Lepas tu dia pergi apa? Pergi nak semayang. Niat dah tu. Dia buat gitu, buat acah kita. Kita pun hangguk sungguh juga. Tapi ulama ajar kita tu tak nama niat, memang dia ada hasrat untuk semayang. Tu ada hasrat untuk semayang.
Pasal apa tak boleh kira niat? Sebab hasrat tu belum tentu tercapai. Tapi kalau niat tengah buat ibadat, waktu mula buat ibadat tu, kira sampai dah hasrat dia untuk solat. Sebab tu yang tu panggil niat. Maknanya kalau tengah takbir tu pun, kalau dia mati pun, maknanya dia dah buat dah. Awal bagi ibadat tu dah buat. Tapi kalau di rumah, dinamakan hasrat. Boleh jadi mati tengah jalan, tak payah lah. Tu baik. Yang kedua, meratakan badan dengan air. Ni tak faham lah. Menyampaikan air seluruh pada anggota. Seluruh pada anggota. Jangan boleh ada benda-benda yang menghalang. Benda-benda yang menghalang seperti mana minyak, seperti mana krim, buah di muka, krim muka, seperti mana minyak rambut. Tu kena basuh dulu dengan sabun, basuh minyak rambut di kepala tu, baru jeruh mandi wajib. Sebab takut tak rata air kalau pakai jeruh tu. Nak mandi bawah shower tu pun, bawah air hujan tu, rambut kita buh minyak rambut jelly tu, jenis minyak rambut macam jelly tu, buh dia sejenis objek, sejenis jirim. Lagu tu juga krim. Krim ni sejenis benda, sejenis objek, dia bukan sifat. Kalau sifat seperti mana warna tu sifat. Macam inai dia sifat. Macam dakwat pen dia sifat. Hak biru tu duduk di jari kita tu, ambil uduk tak apa, sebab dia bukan sejenis jirim, bukan sejenis benda. Bila benda dia menghalang. Sebab tu kalau kita pakai, khususnya golongan wanita, pakai kalau krim ke apa, basuh dulu, ambil uduk ataupun baru mandi wajib. Sebab krim ni sejenis benda yang berobjek, benda-benda. Dia bukan sifat seperti mana inai. Dan dakwat pen pun kalau dia berketul di atas kita, kena buat ketul tu, sebab ketul tu adalah benda, objek. Melainkan tinggal hanya warna biru ataupun warna hitam di jari, tu tak apa, sebab dia bukan objek, bukan benda. Dia hanya sifat warna. Tu. Melainkan orang-orang yang kerja bengkel dengan cat, dia ada sikit-sikit cat yang tu dimaafkan. Sikit tu tengah mana ustaz? Pada nguruh kata lagu tu sikit. Kalau nguruh kata banyak lagu tu, kira banyak, mungkin kikih buang kau. Jadi dimaafkan benda-benda yang sedikit. Orang yang sentiasa bekerja dengan benda-benda tu, pomen kereta, dia ada sikit-sikit hitam kat kuku, dimaafkan. Sikit tu tengah mana? Tu lah kata sikit ustaz. Sikit tu tengah mana? Nguruh kata hak ni sikit sikit. Ni kata apa 5 jari hitam ni sikit, gena ni banyak, kena basuh. Beli tina ke basuh. Tu benda yang menghalang. Nak mandi wajib dengan wuduk, dia kena jangan ada benda yang menghalang. Alat-alat makeup dia kata mesra wuduk, saya tak tahu nak hurai. Kalau dia objek memang tak mesra lah. Kalau dia benda-benda, dia tak mesra. Tak tahu lah dia kata mesra wuduk. Kalau saya terpaksa cerita agak, walaupun tak apa best ni. Bukan tak boleh pakai, tapi waktu wuduk dengan mandi wajib tu kena boleh bersih dulu. Tu. Pakai lah, nak pakai pun lah lelaki dia tak pakai lah. Nak imbas kembali zaman-zaman mula nikah dulu, dia pun tanya lelaki dia pun tak, nampak muda dia. Contoh lah dia. Pakai, tapi nak berwuduk, nak mandi wajib, yang ni dia kena buang. Kalau tidak, dia dikira benda yang menghalang untuk meratakan air. Begitulah benda-benda lain terhadap mengaji dah, seperti mana semilu, seperti mana duri-duri yang tercocok yang boleh kita cabut, kita cabut. Tapi kulit biso dan kulit kudih ni tak diwajibkan cabut. Tak diwajibkan cabut. Sebab benda tu memang asal daripada badan kita. Nak cabut lah, tapi nak cabut tak kena cabut. Seperti mana kulit kudis dan kulit bisul. Baik. Jangan mau tak jangan ni. Fasal yang ke-9. Ni fasal lah yang nak uti. Hak lengah-lengah tahan sat. Nak pergi jaman pergi dulu ingat dok tahan bahaya. Syarat wudu itu 10, yakni syarat sah wudu itu ada 10. Nak beri sah sembahyang ada 10 benda. Pertama, Islam. Syarat nak beri sah sembahyang pertama kena Islam. Kalau bukan Islam, dia wajib berwudu tapi tak sah.
Sebab apa orang bukan Islam wajib berwuduk? Sebab orang bukan Islam juga wajib semayang, wajib puasa, haram minum arak, haram dedah aurat. Semua wajib demo tu sama macam orang Islam. Cuma nak sah ibadat kena Islam. Kalau orang kafir tak wajib semayang, untung baik jadi kafir berbanding Islam. Sebab Islam wajib nak semayang, jadi kafir tak wajib, kan untung. Sebab tu orang kafir wajib semayang. Cuma nak sah semayang kena Islam. Dah faham ni? Tu. Kalau kafir tak nak semayang, tak nak puasa, seronok lah. Hak jadi Islam tu teruk saja pasal nak semayang. Tak, orang kafir pun nak semayang. Cuma nak sah ibadat kena Islam dulu. Dalil baik mana? Dalam Quran. Masalakakum fi saqar. Ditanya orang dalam neraka sakar, hak kafir tu. Ma salakakum fi saqar, apa sebabmu masuk neraka saqar? Qalu lam naku minal musallin, jawab dema kami dulu tak semayang, wa lam naku nut'imul miskin, tak jamu orang miskin, yakni kami tak bayar zakat. Orang kafir. Sebab tu yang non muslim ni, tanggungjawab kita mendekati demo untuk demo kenal Islam. Tu. Sebab tu gerakan kita di Malaysia ni, parti kita ni, dia ada hubung kait dengan non muslim. Sebab tanggungjawab nak beri ilmu kat demo. Nak cerita tentang kebaikan Islam kat demo. Ni dak pakai kepiah molek dah. Beli barang hak awal kat non muslim, ditipu tokek tu pula. Dia kata tu haji tak boleh pakai punya orang. Pakai tak boleh ikut Islam pakai sudah. Barang hak awal tu berbelas ribu beli, batal punya semel, tak pergi bayar. Dia dengar ustaz mana mengajar tu beli barang kafir tipu tak bayar pun tak apa begini tak bayar semua. Dia kata ni haji ya, tak boleh pakai punya orang. Kita pun pakai piah tak? Supaya kata kat aku. Tu baik, tu syarat nak sah semayang. Pertama nak sah wuduk, pertamanya kena Islam. Nak beri sah. Kena, cuma sah dengan tak sah tu pertamanya kena Islam. Yang kedua tamyiz, reti beza baik buruk, reti beza najis dengan tak najis tu tamyiz. Tamyiz ni bukannya balik nah. Kadang-kadang dia tak balik lagi tapi dia mumayyiz dah. Bila mumayyiz sah wuduk dia walaupun dia tak balik. Macam semayang lah. Dia tak balik lagi. Tapi dia pandai dah semayang, dia tahu rukun hakam semayang, maka kita boleh ikut jadi makmum. Dia imam, kita makmum, boleh walaupun tak balik, dengan syarat dia mumayyiz dan dia tahu rukun hakam. Janji mumayyiz sah dah ibadat dia. Tapi kalau mumayyiz dia tak tahu rukun hakam, tak boleh ikut lah. Duk baca Fatihah waladha, kata walad ta'li siratal labi lagi, duk pelek lagi, duk ni lagi, duk telor lagi, tak boleh walaupun dia mumayyiz. Yang seterusnya suci daripada haid dan nifas, tak kena orang panjang, laju sikit pasal nak bukti. Yang keempat bersih daripada sesuatu